Hello, assalamualaikum guys. So, selamat datang ke live streaming weekend yang kedua. Okay, tadi aku dah cakap tapi aku tertutup lupa ya, aku tengah mute kan. Okay, test percubaan suara. Okay, so okay, maaf sebab ni first time live dekat Facebook ni. Dia punya maklumat ni. Okay, sudah unmute dah. Terima kasih kepada Kang Daniel. Okay, sebab inform. Okay, lepas tu ya, ni first time kan buat dekat Facebook. Lepas tu baru tahu maksimum untuk Facebook punya resolution 7 berapa ni? 720 saja. Clear tak? Rasa dah clear. Agak tak tu kan, tak apa, frame dia tak drop kan. Okay, sebab sebelum ni buat dekat YouTube tak ada masalah tau. Live streaming sampai 4K ke 1080 ke. Tapi dekat Facebook ni dia ada limit. Okay, so clear Aku kena tunggu chat pula Okay, harap clear lah, tak ada masalah Okay, so untuk live kita pada hari ni 14/11. So kita nak buat, korang pun dah tengok poster kan, kita nak buat supplementation design. Kita akan design baju daripada awal sampai habis. Tengok proses dia sama ada sempat ke tak sempat. Okay, so lepas supplementation design, aku tak create idea tu sendiri lah. Kita tengok baju. Yang ni baju ni aku dapat daripada mana gambar ni? Daripada Google Image je, tak silap aku. Ke daripada Fiverr, aku tak ingat designer daripada Fiverr kot, tak silap aku. So kita akan recreate guna design ni. Okay, aku harap clear lah. Okay, jom kita mulakan. So siapa yang baru datang kalau kat Facebook je kita boleh share kan. Korang boleh share dekat member korang. Boleh share. Okay, cun. Okay, korang boleh share dekat member korang. Sebab yang aku nak kongsikan kat korang hari ni berkenaan supplementation design. So memang susah nak jumpa tutorial ni dekat YouTube. Dan korang jangan risau juga, tutorial ni juga habis live ni dia akan save Okay, jom kita mulakan. Aku risau juga ni. Kita buat dekat sini kan. Okay, jom kita buka Illustrator. Okay, actually aku pun ada, seperti mana yang korang tahu kan, aku ada keluarkan course kan berkenaan supplementation design. So apa beza course yang aku buat tu dengan yang aku nak tunjukkan pada malam ni? So dalam course supplementation design tu korang akan nampak lebih detail lah proses yang aku tunjukkan. Dan korang akan dapat beberapa alat bantuan macam template baju ni. Lepas tu korang akan dapat mockup, korang akan dapat beberapa design-design sebelum ni aku buat. Okay, so aku delete dulu yang lain-lain ni. Okay, kita tengok jap design yang kita nak buat. Aku drag masuk. Okay, cuma video kali ni aku tak sure sempat ke tak sempat ni design yang aku nak tunjuk, yang aku nak buat hari ni. Okay, aku tak sure sempat ke tak, sebab satu design ni kalau nak buat lebih kot daripada 1 jam. Bukan design ni lah, maksudnya full process dia. So kita mulakan dengan reference. Kenapa kena ada reference? Kenapa tak terus start je idea kan? Sebab takut tak sempat lah kalau daripada idea aku sendiri kan. Bila buat takut eja-eja sebagai. So kita start je lah dengan reference ni. Okay, so kalau korang first nak susun, first kali make sure dekat line size. Okay, jap aku tersalahkan. Okay, first kali kat line ni make sure dia dekat atas satu artboard, solo artboard. Lepas tu daripada gambar reference kita ni, tarik satu kotak, kita clipping mask. Korang kalau dalam masa yang sama korang nak tanya apa-apa soalan berkenaan Illustrator, boleh je tanya terus kat komen. Okay, kalau ada masa aku boleh terus jawab. Okay, dah letak kotak tadi, select sekali gambar, tekan Ctrl 7, dia akan clipping mask. Cakap pasal clipping mask ni, dalam Illustrator korang kena klik je banyak kali. Kalau buat clipping mask ni, laptop aku slow sikit Okay, so kalau macam ni kan, korang nak betulkan kotak kan, korang double klik je kat ujung kotak ni. Double klik sampailah dia ada keluar benda ni. Illustrator memang macam tu Kalau ada apa-apa korang nak select, double klik je banyak-banyak kali. Okay, so kita nak trace Kita nak trace design ni dekat atas template kita, line size apparel ni. Nama line ni lah.
Kalau nak diikutkan dia ada size, beza size lah. Antara size, kan kita tahu baju kita pakai ada size S, L, M sampai XL semua bagai tu kan. Masing-masing tu dia ada template-template khas dia. Dia macam, ya ukuran ni lain-lain kan. Maybe bahu dia ni panjang sikit ukuran dia. Yang ni besar sikit. Tapi yang ni aku ambil standard punya lah. Okay, so kita nak trace. Yang ni kita akan letak kat bahagian. Sebelum tu kita lock dulu line ni. Aku tak sure korang nampak ke tak. Macam, okay, korang tekan Ctrl 2 untuk lock. Korang nak tengok shortcut keyboard tak? Aku hidupkan sekejap lah shortcut keyboard. Ada keluar tak? Aku buka shortcut keyboard. Ni tak salah aku shortcut keyboard. Okay, dah ada. Korang boleh tengok kat atas sebelah kanan. Okay, tak keluar lagi. Okay, sekejap lagi nanti keluar atas sebelah kanan. Okay, so kita start dengan ambil select yang line ni. Kita dah tekan tadi Ctrl 2 untuk lockkan dia. Ctrl 2 untuk lock. Kita ambil design ni, kita letak atas. Dekat bahagian atas belah kiri ni ada opacity. Kita kurangkan supaya kita nampak line belakang. Okay, so kita keluarkan dia. Make sure korang kena letak line, guide line ni. Aku tak sure korang nampak ke tak sebab dekat dalam screen ni takut dia terlalu kecil. Okay, untuk line ni kalau nak keluarkan korang tekan je Ctrl R. Dia dekat dalam Photoshop Ctrl R, dalam Adobe Premiere Pro pun Ctrl R juga. Ctrl R iaitu ruler yang belah kiri dengan bahagian atas ni. Ni nama dia ruler. So korang tekan ruler ni, korang boleh tarik keluar, dia keluar line ni. So dekat line ni korang boleh right click, lepas tu korang boleh hide guide, show ke ataupun hide ke ataupun unlock. Unlock ni dia boleh gerak-gerak. Okay, so korang boleh masukkan balik dalam ruler. Okay, so yang center ni kita nak lock sekejap. Okay, so cakap pasal baju ni kan. Okay, cakap pasal baju ni. Baju ni dia kenapa berbeza dengan yang belakang? Kenapa berbeza baju ni dengan yang belakang ni? Sebab yang belakang ni dia punya bentangan. Baju supplementation ni yang special dia. Yang special kat baju supplementation design ni, dia print dulu baju, lepas tu baru jahit. Kalau baju-baju silkscreen ke baju-baju standard punya tu, dia dah siapkan baju siap-siap, dia dah jahitkan siap-siap, barulah dia cetak corak ataupun pattern dekat atas baju tu. Okay, so kalau kita nak trace baju ni, kita nak ikut dia punya daripada mana. Kalau korang perasan ni, daripada bawah collar ni hingga ke bawah baju ni, kita ikut corak dia tu. Kita samakan. Okay, kalau dalam Illustrator bila nak gerakkan korang kena tekan shift. Kalau dekat Photoshop 2020 dah tak payah tekan shift. Lepas tu kita centerkan baju ni balik. Shortcut key untuk Illustrator. Bila gambar ni saya ingat kan, nampak triangle kat bawah collar ni, saya ingat. Okay, lepas tu korang just tekan belah kanan. Kan lambat kan, korang kena tekan shift belah kanan. So dia akan gerak laju sikit. Okay. Okay, kalau ada masalah dekat live ni bagi tahu takut dia stuck ke, frame drop ke ataupun something lebih kurang macam tu. Okay, lepas korang dah confirm baju tu dah ada kat sini, apa yang korang kena buat? Korang kena tekan Ctrl 2. Ctrl 2 ialah untuk lock, Ctrl 3 untuk apa? Ctrl 3 untuk hide. So macam mana nak keluarkan balik? Ctrl alternate 3 untuk unhide, Ctrl alternate 2 untuk unlock. Okay, cuma yang tak bestnya, kalau korang tekan Ctrl alternate 2, dia, alamak, cik tertukar. Okay, sorry dah cik tertukar je kat OBS ni. Okay, so tak apalah tu, kemudian nantilah kita tunjuk sebab dia link pula dengan OBS punya setting. Okay, so kita nak start dengan apa? Kita start dengan pen. Kita ambil pen atas ni ataupun shortcut key dia pen. Kita start daripada tengah ni. Tekan satu titik. Oh, kita setting dulu ni line supaya korang senang nampak. Kita letak warna hitam. 1, 2. Ni terpaksa agak-agak sebab dia punya shape kain ni berbeza kan, corak dia ni. Tapi tak apa, kita still boleh agak-agak juga. Okay, biar je terlebih, tak payah ikut sangat pun. Terbalik kan. Okay, kita dapat shape body yang
asal ni. Sekejap, kita nak kena buat kotak baju. Kita ambil kotak, satu kotak. Kita tarik. Mana baju ni? Okay, tak apa, lebih pun tak apa. Okay, yang belakang ni, gambar baju ni kita dah tak payah guna. Rasanya okey kot. Okay, ni sebagai reference kita kat tepi. Body baju, colour dia. Lupa pula nak copy baju dia. Warna yang ada, apa orang panggil, colour palette dia. Hijau. Keluarkan colour palette dia. Take ke atas, Ctrl D. So dia automatic duplicate kotak-kotak tu. Tekan satu kotak, tekan kelabu sini, tekan V. Tekan kotak ni pula, tekan I, tekan kotak mana-mana. Nampak warna yang berbeza, korang tekan je. Dia ada main warna merah sikit. Tapi merah ni merah gelap yang dia pakai. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Kita cari colour dia nanti. Kita dah ada colour palette dia. Warna apa yang dia guna sebelum ni. Okay, at least dalam 3 colour dengan colour sewarna dia. Untuk base colour belakang, mostly kebiasaannya jangan guna flat black lah. Jangan guna colour hitam yang solid. Guna kelabu lah, paling tidak pun. Kelabu dark. Okay, jangan guna hitam sangat lah. Hitam sangat dia macam kurang nice lah. Okay, lepas tu daripada kotak ni, right click, range, pergi send to back, paling belakang sekali. Okay, lepas tu control alternate 3, control alternate 2. Okay, line ni rasa nak besarkan satu. Range, bring to front. Okay, memang dalam live ni aku tak berapa tunjuk detail sangat, dan aku maybe tunjuk agak laju. So sebab tu lah bezanya. Kalau korang nak betul-betul step by step, korang kena tengok dekat course Sublimation Design course lah. Okay, dalam tu sampai aku pun dah tak ingat bila, sebab berapa video dalam tu aku tak ingat lah berapa dalam dia tu. Aku dah lupa lah. Lupa nak ingat balik. Okay, corak ni tadi ambil je, tekan I, copy colour kat sini. Dia ada guna warna berbeza ni, warna antara dia ni. Okay, tak apa, kita betulkan balik. Okay, aku nak alang-alang aku ajar korang untuk mirror dulu lah. Mirror, macam mana kita nak pindahkan shape ni ke belah kiri. Shape yang ada kat belah kanan ni, macam mana kita nak pindahkan belah kiri. Caranya korang tekan, dia maybe step dia agak cepat. Okay, tekan ni. Lepas tu korang tekan Ctrl C, Ctrl F. Biasa korang copy paste Ctrl C, Ctrl V, betul tak? Tapi Ctrl C, Ctrl F, dia akan pastekan gambar tu dekat atas member dia. So bila korang tekan Ctrl C, Ctrl F, nampak macam tak ada beza, tapi dia sebenarnya dah bertindih dekat atas corak yang kita buat tu. So korang just tekan W. Dia dah paste kan tadi. Oh, bukan W, korang tekan O. O. Korang ingat je, O ni mirror untuk O ni sebenarnya rotation tak, betul lah, mirror. O ni mirror. Korang ingat je, O tu dia symmetry. So korang klik satu titik. Nampak dia ada satu titik cursor apa entah orang panggil, tapi nama dia cursor lah. Okay, dah tekan satu titik tengah. Korang gerakkan je mouse korang. Nampak ni? Sudah ada 1, 2. Okay. Weh, rasa tak lama kot ni. Sekarang ni dah berapa? Dah 15 minit kita punya live streaming ni. Rasa sempat je nak buat full design ni. Okay, kita dah copy paste benda ni kat sebelah-sebelahan. Seterusnya kita nak buat yang ni aku just tunjuk contoh. Tapi aku nak delete dulu sebab aku nak siapkan dulu design yang belah kanan ni. Okay, caranya Ctrl C, Ctrl F, besarkan sikit. Okay, sebab aku nak tukar colour dia. Yang belakang letak colour yang gelap, I. Okay, yang depan letak colour yang terang. Okay, aku ulang balik ni bukan design aku buat tau. Ni kat mana tau aku jumpa dekat Google Image. So aku just jadikan contoh Okay, dia dah ada 2 layer, satu yang belakang, satu yang depan.
Okay, kemudian kalau korang perasan lagi nak tak apa ni, aku sebenarnya kurang minat kalau dia pakai plain color. Aku lagi suka gradient. Kalau korang minat gradient, korang pakai gradient sini. Keluar gradient kan, gradient color. Tekan sini, tekan ambil, letak sini, tak warna terang, ambil eyedrop ni, double click. Okay, cun. Aku suka macam ni lah. At least bukan dia flat macam tu lah color dia. At least dia ada tone sikit lah. Aku suka ada tone sikit. Korang tak nampak tak nampak screen aku sebab aku ada muka aku kat tepi tu. Okay, tak apa, aku try buka stroke ni. Ni lah setting gradient aku tadi. Okay, lepas tu kalau nak bagi nice sikit kan, kalau korang nak bagi nice, nak nampak dia ada distance antara yang depan dengan belakang, korang tekan yang paling depan ni. Korang pergi dekat effect, pergi dekat stylize. Lepas tu kat sini ada drop shadow. Tekan drop shadow. Okay, dah keluar drop shadow ni. Nampak dia ada macam shadow sikit belakang ni. Lepas tu main setting kat sini. Confirm like laptop aku ni. Okay, offset aku rasa nak dia center. So kosong, offset Y pun kosong. Blur kita kasih 5, okay. Try preview, okay. Okay, distance dia tergerak pula. Okay, distance dia aku dah suka. Lagi apa dia sebenarnya kalau tengok kat sini dia ada letak inner glow. Kalau perasan kat sini ada inner glow lah. Tapi maybe dekat dalam live korang tak berapa jelas nampak. Save, okay. Live ni save, jangan risau. Kita ada save punya. Okay, lepas tu kita nak buat corak ni lah, corak belakang ni. Tahu tak? Korang tahu tak macam mana nak buat corak belakang ni? Dia ada beberapa ni corak yang line arrow ke bawah ni. Kalau dekat baju ni ada line arrow ke bawah ni. Dia ada beberapa cara nak buat. Aku akan tunjuk dua cara. Tapi aku yakin lah sebenarnya cara dia ada lagi banyak. Tapi aku tunjuk dua je. Ni aku tekan Ctrl 3. Ctrl 3. Ctrl 2 untuk lock. Okay, aku lockkan dulu gambar ni supaya tak bergerak. Okay, so macam mana kita nak dapat? So sekali kita ambil rectangle. Kita cari tengah-tengah baju ni. Okay, lepas tu kita tukar color dia. Letak color hijau kot. Okay. Okay, cari betul-betul line dia, line asal dia. Make sure kat tengah baju. Okay, rapatkan sikit. Lepas tu kat belah kanan ni, tukar shortcut key dia A untuk tools ni. A dengan V, A, V, A, V. Ada perbezaan dia tools ni. V untuk gerak-gerakkan saja, A untuk edit. Siapa yang belajar software Blender, kan ada edit mode dengan object mode. Itulah dia dua tu. Kalau dulu awal-awal dulu aku belajar Blender dulu baru Illustrator, so aku fahamkan konsep dia macam tu. Edit mode dengan object mode. So kita dah ada shape ni. Kita kecilkan sikit. Okay, cun tak? Maybe panjangkan sikit sebab kita punya template tu lagi besar. Okay, cun. Tengok muat tak? Tak muat pula. Kita punya template ni lagi panjang. Ambil balik A, shortcut key dia. Tekan shift atas, drag je ke tepi, panjangkan dia. Okay, cun. So apa caranya? Kita duplicate dulu, bawa ke kanan. Benda ni kita kena duplicate, lepas tu kita kena cantumkan. Jadikan dia satu shape. Ni aku pakai shape, aku tak pakai line. Sebab ada satu lagi cara kita buat benda ni pakai stroke je. Pakai line. So yang ni aku pakai shape. Shape, kalau shape kita nak mirror step tadi. Ctrl C, Ctrl F, tekan O, tekan dekat line tengah ni. Lepas tu gerakkan pakai mouse. Okay, lepas tu dah ada mirror kiri kanan. Select kiri dengan kanan, pergi kat Windows, pergi cari Pathfinder.
Pathfinder. Lepas tu nampak ni, Unite punya icon. Tekan. So dia dah bergabung. Betul tak dah bergabung? Okay, so memang dah tak ada line putus ada dekat sini. Okay. Untuk cara, dia kan aku cakap tadi ada dua cara. So cara yang pertama, aku tunjuk cara pertama, kita tekan alternate, duplicate, turun ke bawah. Okay tersengat pula. Okay, cara yang pertama, nampak ni, line ni kan. Kita alternate, kita tekan shift untuk dia like. Okay, lepas tu lepas. Kan dapat dua kan. Okay, ni cara yang pertama lah. Korang tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D banyak-banyak kali sampailah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu cara yang pertama lah. Tapi aku tak minat cara pertama ni sebab dia sebab apa? Sebab dia susah nak handle, terlalu banyak. Okay, cara ni cara mudah yang aku selalu guna. Tekan alternate, shift, letak paling bawah. Okay, letak paling bawah. Okay, lepas tu tekan shortcut key dia W. W ni ialah blend, tak salah aku. Betul tak? Blend tool. Okay, yang kalau dekat live sebelum ni, nama dia blend mode. Blend mode untuk layer-layerkan dia. Blend tool ni untuk join-joinkan dia. Kita tengok function dia. Dia punya shortcut key dia ialah W. So kat sini ada punya icon. Okay, so cara nak guna. Okay, jap. Kita select dulu apa yang nak di blend. Satu corak atas, satu corak bawah. Kita tekan blend tool. Tekan 1, tekan 2. Nampak? Dia terus keluar di antara dia, tengah-tengah dia tu. Okay. Lepas tu, tapi jarak dia jauh dan sikit. Kita nak banyak, betul tak? Nampak? Reference image kita nak banyak. Ni sikit. Cara dia, kita pergi je dekat object, pergi dekat blend, tekan blend option. So dia dah keluar blend option kat sini. Yang ni smooth color, kita tukar specific step. Okay. Kat sini detail 8. Kita tak nak 8, kita nak banyak. So kita try letak 20. Cukup lah 20. Oh, tahu tak kenapa tak berubah? Sebab kita tak select dulu benda ni. Kita kena tekan dulu. Dah ada warna biru kotak, kita baru pergi kat object, pergi kat blend. Tekan blend option. Lepas tu baru cari blend step. Step ni dia tulis 4 kan. Sebab apa 4? Dalam ni dah ada 4. 1, 2, 3, 4. So kita try letak 15. Tekan preview. Nampak dah ada 15. Aku rasa 15 ni. Kita tekan OK. OK, bila dah tekan OK, kita nak gerakkan dia pula. Kan aku cakap tadi awal-awal, waktu awal live, aku cakap cara dia kita kena double click. Apa-apa shape pun kita double click dalam AI. So kita double click 1, 2. OK. So sekarang ni apa jadi? Kita dah masuk dalam group blend mode tu. So kita nak gerakkan lagi. Yang atas ni, tekan 1, 2. 1, 2. So dia dah bracket ke atas. So kita gerakkan, tekan shift, tak naikkan sikit. Okay, so double click kat luar, dia dah keluar balik. Tapi yang ni rapat lagi kan, ini jauhan. Kita nak rapatkan lagi, pergi kat object, pergi kat blend. Pergi kat blend option. Maybe kita tambahkan jadi 18 maybe. Preview. Maybe 20. Okay, 20. Okay, 20 okay aku rasa. Okay, so kita sekarang nak tukar color. Sebab color dalam ni warna kelabu cerah. Aku tunjukkan lagi satu kelebihan blend ni. Kalau kita double click sini, kita tukar color kelabu. Okay, nampak nampak warna dia. So agak-agak nak stay warna ni ke nak tukar? Sebab aku tengok ni lagi cantik kalau letak warna macam ni kan. Kita tukar dululah. Nanti bila dah betul-betul tukar kedudukan dia, baru kita adjustment yang kurang cun. Okay, ni pun kita tukar. Korang boleh tukar main-main color dia. Nak betul-betul gelap ke. Okay, cun. Bila dah masuk kan, korang just tekan control back. Aku tak tahu apa nama shortcut key ni, tapi korang boleh tengok belah kanan ni. Sebesar-besar tu kan punya shortcut key. Okay, kita dah ada line, kita dah ada apa orang panggil benda lah ni. Dah ada macam shape Okay. Lepas tu apa kita nak buat tadi? Okay, perasan tak kat sini dia ada gap di antara line dengan yang shape ni, dia ada gap. So kita nak buat gap tu. Okay, nampak? Kita tak nak line ni terus langgar hijau gelap ni. Kita tak nak dia terus langgar. Kita nak dia ada ruang sikit.
So tekan yang belakang. Sama ada kita nak duplicate ataupun kita tengok cara apa yang lagi senang. Kita letak stroke kita guna stroke, double click. Double click. Okay, kita try pakai stroke. Cun tak cun. Okay, nampak dah ada longkang dah ada longkang. Lepas tu pergi kat stroke setting. Out. Okay, nampak dia dah terkeluar bahagian luar. Okay, jap, tapi aku lupa belakang ni warna dia apa Tekan color, lepas tu korang tekan Ctrl C je. Copy nombor ni 171717. Pergi balik yang kat hijau ni. Pergi kat stroke color dia. Pergi kat ni 1717. Okay, cun. Nampak dia dah ada gap. Kalau korang nak lagi besar gap dia ni, korang tekan je stroke ni, besarkan. Okay. Try tengok design. Design ni tak besar pun kan. Dia punya stroke tu kan. Stroke ni border lah, senang cerita framing dia tu. Okay, cun. Dah berpuas hati ke belum? Ctrl S untuk save. Okay, jap, aku haus pula. Terus aku minum air jap. Okay, kalau korang ada soalan setakat ni untuk awal-awal, untuk berapa 20 minit pertama untuk 30 minit pertama live kita, korang boleh tanya dekat ruang komen. Okay, lepas tu korang boleh tengok kat description. Description live ni. Tak silap aku ada letakkan satu link Google Drive. So kalau ada apa-apa penambahbaikan yang korang nak kongsikan dengan aku, kalau ada masalah berkenaan live ni kan, korang boleh tulis feedback korang kat live tu dekat Google Drive yang aku sediakan. Dan dalam tu juga ada beberapa soalan pasal apa kita nak buat untuk live streaming pada minggu hadapan. Setiap hari Sabtu insyaAllah kita akan buat live streaming ni. Kecuali kalau ada masalah ke, barulah kita tangguh ataupun tak buat langsung untuk minggu tu. Okay, so yang ni kita dah boleh copy Nak copy ke ataupun nak matikan dulu stroke ni? Tak apa, kita copy dulu. Select dua belakang ni. Ctrl C, Ctrl F, tekan kosong. Bukan kosong. Oh wow. Tekan shift. So dia akan alight terus automatic itu. Okay, cun. Okay, kita dah hampir dengan. Okay, kita nak buat bahagian atas pula. Bahagian atas dia ada yang bahu ni. Okay, sebelum ni aku ada buat beberapa baju yang ada corak dekat bahagian bahu ni. Tapi bila aku tengok balik, dia macam kurang cantik design yang ada bahu atas ni. Dia rasa macam bila korang pakai, rasa macam tak syok. Ada something macam terlalu cerah kat situ. Korang kalau boleh, kalau design ni aku rasa terus kelabu ke atas ni, rasa macam cun. Control alternate 2. Okay, jap aku betulkan balik. Okay, ni aku rapatkan sikit tadi jauh sangat. Okay, corak atas dia sama je macam corak tepi ni. Ambil balik pen, ambil pen tool, short kaki dia pen. Okay, lepas tu korang boleh tekan. Okay, selamat datang siapa yang baru join. Korang boleh share dulu kat member korang. Okay, betul tu. Kita buat sebelah dulu, baru kita mirrorkan. Kalau korang nak, kalau buat sikit belah kanan, lepas tu mirror ke kiri leceh. Kita settlekan dulu belah kanan, lepas tu baru siap mirror belah kiri pun tak ada masalah. Okay, kita try buat yang belah kiri pula. Tengok corak dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, terus close balik. Aduh, mana line start dia tadi Okay. Aku tak jumpa line start tadi. Okay, cun. Okay, kita dah jumpa warna ni. Maybe terbesar Terbesar dicorak kita kecilkan sikit. Okay, lepas tu kita tekan
alternate untuk copy paste. Tak pun korang nak tekan Ctrl C Ctrl V pun tak ada masalah. Stroke aku buang dulu untuk corak ni. Yang belakang ni kita nak pakai color ni kan, color shape yang ni. Okay, cun. Lepas tu dia ada drop shadow bagai ni. Kita pergi kat Windows, cari appearance. Appearance aku dah keluarkan. Okay, appearance dah ada atas ni. Sekejap, aku dah lupa sama ada boleh copy ke tak. Drop shadow, Ctrl C, pergi kat atas ni, Ctrl V. Oh, okay, lain pula yang dia copy. Okay, aku rasa tak boleh copy untuk Pathfinder appearance ni. Apa segala efek atas belakang ni kan, apa segala efek macam drop shadow ni korang dah apply kat sini. Lepas tu korang ada apply stroke, semua akan pergi kat appearance. Kalau dalam Photoshop apa benda ni panggil layer dia lah. Tapi kat sini dia kumpul kat efek. Okay, pergi kat Windows, bukan Windows, pergi kat efek, stylize, drop shadow. Okay, so nampak dia dah ada, nampak double. Maybe kita rapatkan sikit. Okay, cun. Ni 1, 2. Okay, aku tunjukkan lagi macam mana kita nak duplicate tadi kan. Siapa yang baru masuk tu. Okay, cara duplicate dia, select sama ada korang nak groupkan pun boleh, tak ada masalah. Korang tekan je Ctrl C, Ctrl F dulu. Kita copy paste dulu yang corak ni. Tekan O, tekan tengah-tengah line. Lepas tu gerakkan je mouse. Pop, dah ada. Okay, cun. Kiri kanan dah ada. Ni pakai AI. Okay, ni pakai AI Adobe Illustrator CC 2020. Bukan 2021 Yang paling latest punya tak ada. Tak download lagi. Dah ada dah, keluar dah. Banyak feature-feature baru. Terutamanya Photoshop, banyak features baru. Tapi tak download lagi, okay. So yang ni gunakan CC 2020 je. Tapi jangan risau, siapa yang pakai even CS6 pun still boleh. Semua features dia sama je. Aku tak ada guna deep effect sangat Dia lag je. Semua effect sama je. Okay, apa lagi kita nak buat? Kita nak guna yang kelabu ni kan. Corak kelabu ni. Dia pakai corak apa ni? Okay, kalau kita nak recreate pun tak ada masalah. Kita ambil pen juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak apa. Kita matikan dulu tengah ni. Lebih kurang macam ni rasanya shape dia. Okay, maybe sesetengah korang kalau yang macam, sebenarnya kalau korang rasa kan, sama ada kita design baju ataupun design, aku nak tanya pendapat korang, design baju ke design banner lagi susah? Sama ada ni soalan ataupun teka-teki ke. Korang rasa design baju dan design banner mana lagi susah? Kalau pendapat aku lah, design baju, design banner, aku rasa design baju kot lagi susah. Korang rasa design mana lagi susah? Okay, kita dapatkan dulu proportion dia. Aku rasa terlalu tinggi lah, sebab dia punya jahitan collar ni ada kat sini tau. Lepas tu kita nak tukar colour dia, jadikan warna dia dark. Okay, yep, betul, terima kasih. Aku rasa design baju dia susah bukan apa tau. Sebab baju ni memang kadang-kadang kalau kita tengok design post, design apa banner ke kan, kalau tiba-tiba design tu buruk kan, orang tengok je lah, buat tak tahu je lah kan. Tapi kalau design baju ni, kalau design tu buruk, takut orang tak pakai pula. So, tapi tu bukan isu dia sebenarnya. Isu dia, kalau design baju ni, kita bukannya suka-suka letak sini kat sini, letak sini, letak sini. Dia ikut shape badan sebenarnya. Dia ikut shape badan. Kalau badan orang tu, kita mesti nak nampak siapa pemakai dia akan jadi kurus, betul tak? So, kita ikut shaping badan dia. Kita tengok dia punya collar bahagian atas ni. Lepas tu, apa lagi sebab dia? Antara faktor dia, tapi objektif sama je. Sebab dua-dua tu maybe nak sampaikan maklumat. Certain baju
Okey, okey. Lepas tu kita dah ada, kita corak belakang ni. Okey. Okey, cun. Corak belakang ni dah ada. Okey, lepas tu kalau korang nak design baju, dia letak belakang ni dia seumpama macam watermark tau. Watermark ni paling penting, paling ditekankan lah untuk baju sublimation. Sebab sublimation ni dia akan print satu baju terus tau. Satu baju terus. Jadinya sayang lah kalau kita tak letak beberapa detail-detail part dekat baju kita. Macam ni, baju ni kalau boleh satu baju ni dia nak design, dia tak nak rugikan betul-betul peluang tu. So dia akan print satu baju betul-betul. Dia sayang lah kalau korang print sublimation, tapi last korang letak satu logo je dekat bahagian dada ni, tak syok ah. Okay, so yang ni macam biasa step tadi, korang dah tekan ni, tekan Ctrl C, Ctrl F, tekan O, klik dekat bahagian turquoise ni, tengah ni, duplicate, lepas tu select kiri kanan, tekan Pathfinder, unite kan dia, so dia dah gabung. Tak payah sibuk-sibuk nak group kan lah, sebab dia dah unite kan, dah gabung. Okay, lagi apa yang ni. Okay, dan lagi satu peringatan, make sure korang buat design dalam Illustrator. Baju ni kan korang nak print, so make sure kat atas ni, nampak ni, atas dalam bracket ni, dia tulis sini CMYK. So yang tu printer punya ink lah, printer punya baju. Printer punya color, bukan printer punya baju, printer punya color. Kalau dia tulis RGB, nanti bila print korang tengok warna dia mesti berbeza dengan design korang. Okay, aku rasa nak kena letak satu design lah kat sini, sebab dia ada logo, kita pula tak ada logo. Okay, letak stroke sikit, Ctrl V. Tadi apa? 1717 dia punya color yang belakang tu. Okay, kita besarkan stroke dia. Okay, right click, range. Okay, tak apa, buat manual lah. Okay, back lagi, back. Okay, cun. Okay, korang, cara dia bila korang dah settlekan semua design kan, dah settlekan, baru korang plan nak jadikan dia macam mana. Sebagai contoh yang awal-awal tadi, okay, kita dah ada corak ni kan, ni kita tekan double click. Asal tak boleh ni double click. Oh, lupa pula. Okay, terus try 1717. Tekan OK, tekan background. So nampak dia punya corak ni, daripada warna asal makin lama makin pudar masuk dalam. Okay, aku nak tanya korang juga kalau korang biasanya belajar software Adobe, software pertama yang korang belajar software apa Sama ada Illustrator dulu ke, Photoshop dulu ke, maybe korang terus masuk Adobe Premiere Pro, ataupun lagi dahsyat siapa yang terus masuk After Effects kan. Software Adobe apa yang korang first belajar lah kiranya. Kalau macam aku sendiri, aku software pertama aku belajar ialah Photoshop. Disebabkan aku belajar Photoshop dulu, sampai sekarang aku suka Photoshop. Aku tak berapa minat Adobe Illustrator. Kalau nak cakap, kalau aku nak ambil sertifikat untuk Adobe pun, Adobe kan dia ada sijil-sijil dia kan, untuk jadi master ke kan dalam software. Kita boleh dapat sertifikat untuk setiap software tu. Kalau aku rasa nak ambil Photoshop punya lah. Kebiasaannya siapa yang dah benda pertama dia belajar Photoshop, dia tak akan suka AI. Dan siapa yang belajar AI, dia benda Photoshop dia dah tak akan suka dah. Okay, ada ke yang belajar ID? ID apa aku lupa. InDesign. InDesign. Ataupun Flash ke, Flash software 2D tu, animation 2D. Animate kan, dia dah tukar Animate. Betul lah. Aku tak sempat lagi nak belajar Animate. Tapi disebabkan Photoshop pun boleh buat animation 2D, Photoshop habis conquer semua. Boleh buat logo kat situ, boleh buat animation 2D, even 3D pun boleh buka dekat Photoshop. Okay, maybe next live aku akan buat tutorial untuk Photoshop maybe. Photoshop best lah. Aku suka Photoshop. Kalau korang tengok live pertama aku buat pasal photo manipulation. Aku minat photo manipulation.
tapi tak ada kesempatan lagi. Biasa buat photo manipulation untuk projek-projek sendiri je. Okay, photoshoot sendiri, lepas tu edit-edit sendiri. Sebab Illustrator ni macam tak syok sangat. Dia Illustrator tak ada main brush. Tapi aku tak nak cakap tak minat kan, sebab maybe ada juga orang-orang yang minat Illustrator ni. Nanti dia marah aku pula. Okay. Tapi korang jangan bagi tahu apa. Korang jangan komplain yang Photoshop gambar pecah ke apa ke. Benda tu bukannya sebab software tu benda tu sebab maybe korang salah setting ke. Photoshop bukan jadi gambar pecah Selama ni aku guna Photoshop okey. Okay, dan lagi satu peringatan untuk guna software Illustrator ni, lagi-lagi untuk design benda ni kan. Okay, korang jangan guna opacity tau. Contohnya ni, design ni, korang nak letak sini. Korang jangan, mana opacity? Ni, korang jangan opacity kan dia kosong macam ni. So, kalau korang nak dapatkan color ni, dapatkan betul-betul color dia kat sini. Jangan kurangkan opacity dia. Okay. Okay, betul. Ada orang chat ni, buat logo boleh guna Photoshop, tapi macam mana nak dapat kualiti yang tinggi untuk printing ya? Sebab kalau guna AI dia ada vektor kan. Okay, betul, tapi macam dalam Illustrator bila korang nak hantar kedai untuk print, korang still sama ada export benda tu dalam Jetpack ke ataupun okay, setting Photoshop ni awal-awal tu korang akan nampak apa dia tulis apa tu. Aku lupa resolution ke apa. Resolution tak silap masa nak export. Dia ada tulis kat situ, korang letak nanti dalam beberapa minit aku akan buka Photoshop juga, aku akan tunjuk setting dia. Kita akan set dalam 300 ke atas. 300 ke atas insya-Allah okey. Korang bayangkan video-video yang play dekat thumbnail YouTube ke korang biasa tengok kan kecil situ kan. Tu size dia standard dalam 72. Okay, kalau korang print dekat atas size yang besar, size A4 pun tak pakai 300 sebenarnya. Kalau 300 korang letak 300 tu memang cantik InsyaAllah bila korang print takkan pecah Okay. Dan korang belajar software Adobe ni, umur korang berapa paling awal? Ada daripada form 2 ke dah belajar Photoshop Ada. Siapa yang darjah 6 ke tiba-tiba dah belajar Photoshop kan? Macam mana buat sambil design dia auto edit ke baju sebelah tu? Tak, yang belah kiri ni, baju belah kiri ni, ini daripada gambar internet mana-mana dah ni. Aku ambil, lepas ni aku nak try copy ni. Form 3 dah belajar Form 3 dah belajar Adobe. Okay, tahniah kira awal juga lah tu. Okay. Betul tu. 300 dpi resolution. Terima kasih kepada Nurul Liana. Bagus lah korang Silap-silap korang pun tantang lagi power dia aku kan untuk software ni. Dia bila aku cakap kan, kerja aku macam tak berjalan tau aku. Okay. Betul. Bila dah besar DPI tu memang besar file dia, memang tak boleh nak cakap apa kan. Bagus lah Wan Amir. Bagus lah. Baru form 2 dah belajar software Photoshop. 14 tahun not bad juga Photoshop. Gila-gila lah. Sebab Photoshop ni banyak benda korang boleh buat. Kalau korang dah explore waktu korang form 2, aku boleh cakap banyak idea yang korang boleh dapat. Benda-benda yang mustahil pun korang boleh buat. Ini tak apa. Awal-awal maybe time form 2 korang belajar, maybe plan-plan macam nak buang-buang jerawat ke, nak kemas-kemaskan gambar dekat gambar, kemaskan gambar untuk post ke Instagram ke kan, nak kurus-kuruskan badan ke. Maybe awal-awal benda-benda projek-projek macam tu je lah korang buat. Tapi insyaAllah pada masa akan datang, kalau korang dah explore apa semua, confirm best. Aku antara benda tak boleh lah. Bila cakap pasal Photoshop ni, banyak sangat benda jahat aku pernah buat. Banyak sangat projek-projek yang macam kerajaan punya file ke, kerajaan punya benda-benda tu aku pernah duplicate Tak ada jangan bagi tu orang pula, bahaya aku. Okey, corak dia dah terabur aku buat.
Ini sebab aku tak trace ni. Okey, tak apa. Daripada corak ni, korang tekan ni, tekan Ctrl C, Ctrl F, Cos O, tekan ujung ini. Okey. Aku tak Ctrl C, Ctrl V tadi Ctrl C. Ke aku dah? Belum. Ctrl C, Ctrl F. Lepas tu korang tekan O, titik tengah dia ni. Lepas tu paste kan dekat belah ni. Okey. Dia bukannya isu apa lah. Kalau cakap pasal pirate kan, ya, software pirate kita baru nak belajar, insyaAllah tak ada masalah lah, okey lah. Tapi insyaAllah kalau korang dah kerja nanti, cuba. Aku pun cuba juga usaha untuk dapatkan yang original punya. Dia banyak beza dia sangat jauh bila kita dah ada original software ni. Banyak kelebihan dia. Kita ada Creative Cloud punya tempat simpan gambar untuk cari gambar. Lepas tu kita tak perlu copyright apa-apa, banyak-banyak benda lah. Isu-isu yang tu bagai. Okay, range, bring front. Okay, apa aku nak buat tengah-tengah ni tak ada corak tak ada logo Nak masuk logo apa kat tengah-tengah ni? Lamanya aku tekan space. Aku letak satu huruf O je lah. Letak kosong. Dia bukan apa, kenapa sebab aku ajar software game. Apa aku cakap ni kan? Kenapa aku ajar cara buat baju ni kan? Baju ni sekarang permintaan banyak. Sampai bila-bila pun orang pakai baju kan. Cuma orang sekarang dah kurang buat banner. Ada yang buat banner, tapi ramai yang pilih untuk print baju. Untuk print baju pula, untuk buat promotion dekat media sosial je. So dah jarang orang guna banner. T. Mana T? T type. Character. Oh ni. Ada peluang, ada ruang, cubalah belajar software Adobe ni. Wah, aku lupa nak ni kot. Right click, create outline. Ni aku buka apa huruf ni aku saja je nak letak tengah ni sebab aku rasa macam kosong sangat, tak ada logo. So aku guna je corak apa-apa, logo apa-apa. Logo weekend tapi dah letak warna hijau pula. Logo weekend dia kurang sesuai sebab yang ni shape dia macam kita normal shape dia akan jadi macam ni lah. Satu kali satu punya kotak square. Kalau logo weekend dia dah memanjang 1x2. So tak berapa cun. Kita letak ni corak asal, kita letak warna putih supaya kontra, orang jelas tengok. Kita kecilkan sikit, centerkan tengah. Okay, kita letak stroke. Mana stroke? Tak stroke. Siapa kat sini ada belajar software 3D? Kau ada belajar software 3D tak? Apa-apa software 3D? Selain Photoshop Photoshop boleh buat 3D, tapi selain Photoshop Photoshop tak termasuk. Ada sesiapa pernah explore ke time cuti-cuti ni, korang bosan-bosan, try explore software 3D. Software 3D, kalau korang dapat belajar satu software 3D, insyaAllah korang boleh belajar semua software 3D. Sebab dia punya principle tu sama. Bosan-bosan boleh try belajar. Right click, kita pakai drop shadow je nak bagi AutoCAD aku kurang minat lah sebab terlalu, kalau selagi tak ada ukuran tak boleh nak eksperimen dengan shape tu. Aku dulu belajar Photoshop, belajar AutoCAD. Tapi itulah kan, bila bosan-bosan kita tak boleh saja buka. Maybe boleh, tapi aku tak buat. Tak pun kalau korang bosan-bosan, kalau nak tahu prinsipal yang sama, korang boleh try download Blender, software Blender aku sangat suka. Dia free source punya, tak perlu lesen, dapat yang ori. Lepas tu laptop semurah-murah macam mana sekalipun boleh download apps tu. Type je dekat Google. Type je kat Google Blender Autodesk Maya. Wah, tahniah Haziq Zikri belajar software Maya.
Aku pun sangat minat lah Maya ni. Serius tak tipu. Kalau diberi peluang, dua software yang aku nak belajar. Maya dengan apa Aduh, aku lupa pula nama dia tu. Aku lupa lah. Tapi kalau aku ingat balik aku bagi tahu. Apa satu tu? Maya dengan alah, yang biasa orang guna untuk VFX tu. Okay, tak apa. Aku fikir nanti. Okay, bila kita dah siap design ni, kadang-kadang kalau korang tengok aku duplicate dulu lah benda ni. Nak bagi terangkan kat korang Lepas tu aku besarkan sikit stroke ni. Okay, certain kedai dia ada lain-lain tau. Dia ada ikut style masing-masing. Certain kedai dia tak print betul-betul shape ni. Certain kedai Blender tak boleh design sublimation design. Dia tak boleh design pun. Tetapi kalau korang pandai software 3D, contohnya terutamanya Blender, kalau korang boleh create baju dalam software 3D, korang boleh jadikan dia mockup korang sendiri. Korang boleh, orang panggil apa? UV mapping wrap apa entah tak ingat. Kiranya korang dah buat design ni dekat Illustrator, korang boleh masuk design tu ke dalam software 3D, terus letak kat 3D punya baju tu. Korang boleh project boleh lah eksperimen kat itu. Tak boleh, bukan software 3D tak boleh buat sublimation design. Jarang memang ada ke. Okay, certain kedai aku nak tunjukkan benda ni. Certain kedai dia pergi kecilkan benda ni tau. Mana line dia ni? Tak jumpa line dia. Okay, kecilan. Mana? Sekejap. Sebab apa aku tak jumpa dia punya line ni? Line. Aku tak jumpa dia punya nak gerakkan dia. Control G. G dekat Photoshop ya, Control E. Okay, aku tak ingat pula. Tapi certain kedai dia punya ni dia kecilkan tau. Dia kecilkan supaya tak mengganggu waktu print. Sometimes time dia orang nak jahit bahagian leher, so dia kecil-kecilkan lah. Sampai benda tu kecil sini je. Aku punya ni tak betul pula. Okay, so tak apa, aku terus pergi sini. Korang tahu apa pentingnya mockup? Mockup ni kadang-kadang design kita buruk tau. Kalau macam ni, kalau korang tengok ni, ini buruk tau sebenarnya design ni. Sebab maybe satu tak siap, satu lagi memang buruk pula aku tengok. So maybe yang aku recreate ni buruk. Okay, jadinya apa yang kita kena buat, sebab tu lah kita ada mockup. Okay, aku export dulu lah. Export for screen. Okay, jadinya kita dah ada ni. Kita pergi ke desktop PNG, make sure PNG. Alamak, masa tak cukup pula Kita maybe habis lewat sikit. Dah keluar belum? Okay, cun, kita buka mockup lah. Inilah yang kita panggil mockup. Kalau korang mampu buat benda ni dalam software 3D pun, sebab 3D kita ada cloth simulation, kita boleh main dengan kain. So kita buka Photoshop. Kita ada lagi beberapa. Kita ada lagi dalam maybe dalam 20 minit yang terakhir je untuk live ni. So korang kalau nak sharekan dulu kat member korang pun tak ada masalah. Dan jangan risau, kita punya live streaming ni akan save juga. Nanti kita akan dalam maybe Facebook tak sure lah, dalam berapa minit je kot terus ada dah live ni dekat page kita orang, page Weekend. Okay, so aku ada tips juga dia biasanya, kan tadi aku ada tanya siapa yang belajar, korang belajar Photoshop dulu ke AI dulu. Okay, kalau korang ada member yang terdekat ataupun korang ada kawan ke yang boleh ajar korang pasal Adobe, aku syorkan korang belajar pasal Photoshop dulu, sebab member korang boleh guide. Tetapi kalau korang tak ada member yang tahu pasal Photoshop, pasal Adobe kan, korang nak belajar sendiri, aku prefer korang start dengan Illustrator dulu. Mostly siapa yang belajar Photoshop, insyaAllah boleh bawa AI. Sebab aku rasa AI lagi senang lah daripada Photoshop. Okay, tu daripada pemerhatian aku lah. Tapi siapa yang
belajar AI, nak belajar Photoshop pula, dia punya konsep dah lain dah pelik-pelik lah. So takut dia orang tak boleh bawa. Jadinya belajar Photoshop, lepas tu baru belajar AI. Okay, so kita nak masukkan design tadi. So yang ni mockup, macam ni kita nak guna mockup ni. Okay, first kali kita keluarkan, kita ada satu file yang pertama. File yang kedua dia tulis smart. Kita tekan smart ni, double click dekat gambar ni. Bukan yang hitam putih ni tau, dekat belah kiri ni, double click. Okay, lepas dah keluar ni, kita drag masuk design yang kita buat tadi. Okay, design ni sebenarnya tak cantik, memang tak cantik pun. Okay, tetapi itulah pentingnya mockup. Supaya mockup ni, alamak aku lupa lah nak buang line ni. Tapi kita tengok dulu, kita Ctrl S. Kalau korang tak tekan Ctrl S, dia memang takkan jadi. Kita tengok keluar. Tada, dah jadi, dah keluar. Okay, tapi ada beberapa yang aku tak berapa nak puas hati. Kenapa corak line yang kita buat kat sini hilang? Dia bukan hilang, dia sebenarnya ada. Tengok aku tutup line ni, nampak ni, dia ada. Okay, tetapi disebabkan dia dah letak t-shirt shadow bagai ni kat layer ni, disebab kita dah letak, so dia hilang. Lepas tu line ni aku terlupa nak buang. Kita pergi balik kat Illustrator, kita edit balik. Pergi kat line ni, kita tekan Ctrl 3 je terus. Ctrl 3 untuk hide. Okay, dia dah hilang. Okay, kita tengok balik kat mockup ni apa yang buruk. Corak ni pun buruk juga. Okay, Illustrator. Ni maybe ke belakangkan sikit dah. Okay. Okay, so kita tengok komen jap apa ni. Betul, ramai cakap yang AI senang. Saya tahu PS sekarang nak belajar AI pula. Okay, betul. Tapi insyaAllah untuk next time, aku akan keluarkan course untuk photo manipulation. Aku nak buktikan yang sebenarnya Photoshop ni senang. Photoshop, kalau Photoshop AI, Photoshop susah lah. Tapi insyaAllah kalau ada masa, aku keluarkan course yang terbaru. InsyaAllah course tu senang untuk faham berkenaan photo manipulation. Okay, aku salah tekan mockup tu nak buat susah juga. Kalau exactly yang tadi ni, ini perfect lah. Ini boleh cakap yang mockup ni sangat perfect. Sebab kalau kita zoom, ni aku zoom ni, nampak betul-betul jahitan dia punya shadow tu cantik lah. Yang ni tak lah. Ini bukan aku buat. Okay, tapi korang boleh juga beli. Weekend ada sediakan. Lagi-lagi siapa yang join, siapa yang mention design course, korang akan dapat beberapa mockup percuma untuk korang punya reference. Lepas tu korang boleh je tengok dekat description. Aku tak sure description Facebook ni dia macam description YouTube ke tak. Okay, aku dah lost lah. Mana export tadi? Export for screen. Berapa kali aku nak export benda lah ni. File, export as, cek PNG, use artboard, tekan range. Ini artboard 2 tak silap aku. Okay, live 14 export. Okay, pergi sini. Pergi sini balik. Ini kita delete. Buka balik folder tadi. Seriously, Illustrator tak bisa export lagi. Okay, cun. Okay, kita dapat masuk. Okay, kita tekan Ctrl S. Tunggu dia generate. Okay, lepas tu okay, dapat keluar. Tapi still lagi. Okay, maybe dia terkecil. Kita besarkan sikit. Tekan alternate supaya besarkan center.
Ctrl Z balik, besarkan. Ctrl S. Okay, mana dapat mockup tu, korang boleh juga tengok dekat Freepik. Freepik pun ada beberapa mockup. Dia ada produk mockup, ada, korang boleh tengok ada beberapa mockup yang percuma. Freepik apa yang nama dia benda ni? Okay, ni aku tengah buka. Okay, ni dia punya website. Freepik. Korang boleh cari juga dekat Freepik. Freepik setengah mockup ada, setengah mockup tak ada. Okay, lepas tu maybe korang tanya macam mana nak buat bahagian tangan kan? Sekejap, aku tak perhati dengan sebab dia punya line ni tak nampak. So aku buat reverse lah. Aku nak edit je dalam Photoshop ni. Ini korang jangan buat pula. Ini aku buat sebab aku tak nampak line ni je. Kalau korang nak buat, korang buka balik dekat Adobe Illustrator, betul-betulkan balik color-color dia ni. Tapi disebabkan aku nak tunjukkan proses dia. Okay, line dia dah ada kan. Not bad lah. Okay lah. Untuk buat masa dalam 1 jam ni okey lah. Okay, macam ni kita nak buat corak tangan pula. Corak tangan biasanya kalau aku nak cepat, aku pergi sini, buka tangan ni. Daripada sini aku drag pergi ke sebelah ni. Okay, aku just cari side baju dia, Ctrl S. Okay, terima kasih Fakrul Iswandi. Tuliskan Freepik kat situ. Okay, nampak ni kita dah ada baju kat sini. Maybe kita rapatkan sikit kot. Okay. Ni cara, bukan nak cakap cara malas. Kita bila design ni, design lagi-lagi baju, kita nak cari continuity dia daripada design tengah kita buat ke design tangan dia. Jadinya macam ni kita nak dapatkan, macam ni lah dia. Nampak kita ambil daripada corak baju tengah tu, maybe kita pusing-pusingkan, cari, maybe aku rasa nak bahagian bawah ni yang gelap. Ctrl S. Okay, nampak ni corak dia ni. Okay. Tapi macam cantik pula kalau hijau tu yang belah dalam kan. Okay, nampak belah, maybe kat sini new layer I G S. Okay, lagi kita ada dalam 10 minit lagi. Alamak kalau macam live sebelum ni macam tak sempat tau. Tiba-tiba live kali ni sempat pula semua benda. Corak ni tak berapa cantik pun. Okay, lepas tu daripada design ni, sekejap try buat macam ni. Ctrl S. Cuma nak kalau dia symmetry macam ni. Ctrl S. Okay, ni dah over. Alamak, salah gerak. Okay. Okay, Ctrl A, Ctrl J untuk dia keluarkan dekat bahagian layer tu saja. Pergi sini. Nampak, disebabkan masa dah nak laju, aku terpaksa pula tunjuk tutorial ni agak laju. Okay, kita pindah je untuk tangan sebelah sini. Pergi ke edit, pergi dekat transform, pergi dekat horizontal. Ctrl S untuk save. Pergi balik sini. Okay, aku tutup jap latar belakang ni. Tak apa, aku jadikan dia. Okay, actually aku boleh cakap design ni sebenarnya tak cantik awal tadi tau. Tapi disebabkan kita dah letak dalam mockup, semua design yang kat dalam mockup ni dia akan jadi cantik. Aku pernah buat satu design tu pun, pernah dulu tak cantik sebenarnya design tu. Tapi disebabkan letak dalam mockup, dia automatic jadi cantik. Nampak dia punya quality mockup ni. Oh, kalau okey, cara yang tadi ni yang buat dekat Photoshop ni kan, nampak cara ni. Ini kalau korang pergi kedai tak boleh tau. Sebab kedai dia nak print ikut corak ni. Mana tadi? Okey. Kalau kat kedai dia akan print ikut template lengan ni. Korang tak boleh kasih, kedai tak nak pun file Photoshop yang jenis-jenis macam ni. Dia tak nak tengok pun. Okey, jadinya apa korang kena buat? Korang kena recreate design ni. Recreate design ni, nampak design kat tangan ni. Korang kena recreate balik, ada kat sini. Sebab tu aku akan buat dulu kat Photoshop. Bila aku tengok, okay, bila aku tengok back, okay, kalau rasa pergi kat part ni dulu,
Dapat ni buka mata dia, tutup mata belakang ni. Collar ni nak warna apa warna hijau ke hitam? Biasanya hitam lah, cantik. Okay, lepas tu collar belakang ni warna apa? Hitam. Kelabu lah, biasa kelabu gelap sikit. Yang belakang ni warna hijau ni. Okay, jap Okay, aku save dulu, Ctrl S. Kita savekan ke format jetpack je. Mana jetpack? Okay, save. Okay, dah save kan? Okay, kita dah boleh aku tutup Photoshop ni. Tak nak save. Okay, terima kasih lah siapa yang cakap lawa kat design ni. Okay, actually kurang tune lah bagi aku. Tapi terima kasih juga. Okay, kita buka. Okay, kita dah settle kan untuk mockup kan? Okay, baru buka balik dekat Illustrator. Nampak tak? Dia punya tinggi resolution ni sampaikan lag terus tau Illustrator. Nampak ni? Terus nampak jahitan-jahitan detail dia ni. Gila-gila lah. Memang gila lah. Nampak dia punya benang sehalus-halus tu. Okay, tapi aku nak tunjukkan macam mana tangan ni. Okay, terus lag babe. Kita try clipping mask. Hilang tak lag dia? Ctrl 7. Okay, macam mana nak buat bahagian ni? Okay, korang kena tengok bahagian hitam ni, ini dia akan melengkung tau. Bahagian tangan dia lengkung. So hijau ni sebenarnya dihijau kat sini. Okay, sini. Jadinya kalau korang daripada design sini, korang copy balik sini. Apa corak yang ada kat sini yang korang guna, yang korang apply dekat baju tu, korang try pindahkan. Okay. Alamak tak suka alternate pula tadi. Okay, ni biasanya aku buat macam ni lah. Baru kita tiru balik corak ni. Okay, macam mana corak dia ni. Kita besarkan lagi sikit. Tak pun, tekan pergi kat view, pergi kat outline view, supaya kita nampak dalam bentuk garisan saja. Lag juga Okay, pergi balik. Okay, corak ni aku Ctrl G, groupkan dia dulu. Okay, jap. Macam mana kita nak bawa lagi tadi Okay, line ni arrange, bring to front. Pergi balik view kat atas ni preview. Dia punya shortcut key Ctrl Y. Okay, lepas tu korang tekan Ctrl 7. Nampak? Ni contoh dia yang aku buat daripada gambar reference tadi yang korang dah jadikan mockup. Okay, baru aku orang tengok balik macam mana corak dia ni pergi. Barulah linkkan dia. Okay, setakat ni tu je lah untuk perkongsian aku untuk Sublimation Design. 1 jam 15 minit tu memang sekejap je. So kalau korang ada apa-apa nak tanya berkenaan Sublimation Design, korang boleh tanya. Sebab tak lama ni, aku nak minum air jap. Lepas tu kita buat borak sikit. Lepas tu kita boleh end live kita untuk hari ni. Lepas tu kita jumpa minggu depan untuk topik-topik lain. Terima kasih Muhammad Firdaus. Nice live ni. Okay, untuk senang nak faham. Yang beginner mesti rasa banyak benda. Okay, terima kasih sebab live sekarang ni kita dah ada shortcut. So siapa yang baru lagi tu boleh dapat tangkap lah apa shortcut yang aku kongsikan kat korang. Okay, so apa-apa pun rasanya apa lagi okay, aku ingatkan balik yang dekat bawah description ada satu Google Form. So kat situ ada beberapa lah yang aku tanyakan. Apa nak buat untuk next live, apa yang penambahbaikan yang aku boleh tambah. So software apa nak guna untuk next live, tajuk apa yang sesuai untuk next akan datang minggu depan punya live. Korang boleh jawab Google Drive Google Form tu, apa topik-topik yang kita nak sentuh. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya. Lepas tu
Seperti yang aku cakap kat live sebelum ni, weekend ada promosi. Promosi korang pun boleh tekan. Untuk sublimation design dengan motion graphic design, kita ada promosi. Sekejap aku tukar view. So untuk sublimation design dengan motion graphic design, yang aku punya course sendirilah, ada diskaun yang diletakkan di order sini. Korang boleh tekan je link yang kat bawah ni untuk terus korang dapatkan kos-kos tu, kos berbayar tu. Tak silap aku sebelum 2021 tamat diskaun tu. So grab lah cepat dalam tahun ni Okay, so tu je untuk live kita pada kali ni. Thank you so much yang tengok live ni. Ada yang tengok daripada awal sampai habis ke, memang aku hargai lah. Okay. Dan aku hargai sebab yelah kita semua memang maybe majority tengok gaming punya live kan. Korang antara orang bertuah boleh tengok education punya live. Okay, untuk malam-malam Sabtu ni pula kan. Okay, thank you so much lah. Okay, aku sangat hargai. So apa pun korang boleh tengok balik preview live ni untuk masa akan datang. Okay, terima kasih Hakim Yilmaz. Okay, thank you. Okay, kita jumpa pada hari yang sama, masa yang sama. Betul lah, hari yang sama, masa yang sama. Okay, untuk minggu depan. Okay, apa-apa soalan korang boleh juga tanya aku, boleh DM aku kat Instagram inhaf00. So apa-apa korang keliru ke, korang nak tanya macam mana proses pembelian kos ke kan, korang boleh je DM aku, direct message aku dekat Instagram. Tak pun dekat Facebook aku tak tahu aku ada sediakan link ke tak. Okay, korang nampak ni ada, betul tak? Kat sini ya ada link-link bergerak tu. Korang boleh juga, korang boleh follow, boleh subscribe YouTube channel Weekend. So insyaAllah dalam masa akan datang YouTube Weekend kita tengok ada projek apa-apa. Kalau korang maybe nak tahu aku punya setup live ni kan, korang nak tengok ke apa spek-spek yang aku guna untuk setup live ke, okay, korang boleh je. Okay, alhamdulillah tepat jam 10.15 kita punya live ni. Okay, thank you so much guys. See you for the next live streaming. Bye bye.